are crying loud, the breeze is sounding sad. Oh no, tell me when did we become so cold and empty inside? Lost away a long time ago. Did we really turn that blind? We don't see that we keep hurting each other, no. All we do is just fight. Now we share the same bright sun, the same round moon. Why don't we share the same love? Tell me why not? Life is shorter than Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Rafi' dari Khalid berkata, ketika kami duduk di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada orang masuk masjid lalu menghadap kiblat dan sembahyang. Kemudian setelah selesai ia datang memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Irji' wa salli fa innaka lam tusalli." Kembalilah engkau sembahyang semula sebab engkau belum sembahyang. Maka segera kembali sembahyang dan sesudah selesai ia kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Kembalilah sembahyang kerana engkau belum sembahyang." Sehingga perkara yang sama itu berlaku sebanyak 3 kali. Lalu orang itu berkata, "Saya tidak tahu apakah kesalahanku dalam sembahyang." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud tidak sempurna sembahyang seseorang sehingga menyempurnakan wuduk sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, maka membasuh muka dan kedua tangan sampai siku dan mengusap kepala dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kemudian bertakbir dan bertahmid dan membaca Al-Quran sedapatnya. Lalu rokok dan meletakkan 2 tapak tangan di lutut sehingga tenang semua ruas dan tunduk. Kemudian mengangkat kepala sambil membaca Sami Allahu liman hamidah dan tegak berdiri sehingga tegak punggungnya dan masing-masing anggota badannya kembali ke tempat asal. Lalu takbir dan sujud menekankan wajahnya ke tanah sehingga tenang semua ruasnya dan merendah. Kemudian takbir, tegak rokok, tegak duduk dan menegakkan tulang punggungnya. Nabi SAW bersabda, menerangkan dan bersabda, tidak sempurna sembahyang seseorang dari kamu sehingga mengerjakan semua seperti yang Nabi sebut itu. Dalam hadis ini Nabi SAW menyuruh menyempurnakan rokok dan sujud dan menerangkan bahawa sembahyang tidak diterima kecuali dengan cara yang sedemikian. Maka seharusnya lah orang bersungguh-sungguh untuk kesempurnaan rokok dan sujudnya supaya sembahyang itu menjadi penebus dosa-dosanya yang lalu. Hadis ni kita dah selalu dengar. Bagaimana satu orang lelaki yang mana bila dia sembahyang, kebetulan lepas dia sembahyang tu dia pun bagi salam kepada Nabi dan juga kepada orang-orang yang ada sekeliling Nabi. Bagi salam, Assalamualaikum.
Dan semua pakat jawab, Waalaikumsalam. Tetapi Nabi pula lepas jawab tu dia kata, pergi sembahyang semula lah, ya, kamu pergi sembahyang semula. Maka kawan ni pun pergi sembahyang, ya. Lepas sembahyang jumpa balik Nabi, nak dengar nasihat ke apa benda kan. Nabi kata pergi sembahyang semula, ya. Sampai 3 kali, ya. 3 kali ulang alik sembahyang semula. Maka lelaki ni pun tanya, aku tak faham ya Rasulullah, aku sembahyang 3 kali, engkau kata tak sembahyang lagi, kan? Jadi dia tanya Nabi kenapa. Nabi kata, sembahyang ni biar sempurna, ya, supaya roh sembahyang tu mari, ya, dan dia boleh beroperasi sebagai pencegah diri kita daripada melakukan benda yang mungkar, ya. Dan ini banyak kali saya sebut untuk saya dan juga tuan-tuan, ya, bahawa sembahyang kalau dibuat dengan betul, roh dia tu rasa, ya, tenang jiwa, berasa ingat ke Tuhan, ya, dapat release tension. Nak cerita bahagian dunia pula, ya. Hak bahagian akhirat tu tentulah maknanya Allah Ta'ala bila dah terima kita punya sembahyang, dapat pahala, dan juga dosa-dosa dihapuskan. Itu bahagian hak tak nampak. Hak nampak yang dapat kita dapat rasa tenang fikiran kita, ya, dapat release tension, berserabut hilang. Macam mana nak dapat benda tu? Sembahyang dengan tenang, ikut step dia, ya. Kalau ikut step dia masa rokok, biar nampak, biar kita tu, kalau orang pandang kita tu, dia tu rokok, ya. Jangan rokok lepas tu tak ada apa-apa, naik semula dah, ya. Biar sempat kita menapas, paling common lah, ya. Dan kalau baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih tu, berhenti, tu berhenti, tarik nafas. Lepas tu baca pula Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, berhenti, tarik nafas, ya. Cuba buat sembahyang yang jenis lagu tu, tuan-tuan rasa sendiri. Tak payah cerita kat orang lah, rasa sendiri beza dia. Kalau kita sembahyang jenis lagu tu dengan sembahyang yang jenis, kalau rokok tu Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, buat dua-dua buat. Tapi tak payah buat dua-dua lah lepas pada ni, sebab hak Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, Subhana Rabbiyal Azim memang dah buat dah tu, kan? Cuba buat satu lagi, hak saya kata tadi, Subhana Rabbiyal Azim bihamdih, tarik nafas, Subhana Rabbiyal Azim bihamdih, tarik nafas. Begitu juga Subhana Rabbiyal A'la bihamdih, tarik nafas, ya. Lepas tu satu lagi, cukup 3 kali. Cuba bandingkan antara dua keadaan itu, apa rasa? Jadi hak Nabi naknya macam itulah, rasa tenang sampai tak ingat benda lain dah, ya. Yang kata, yang kita dengar cerita Sayyidina Ali bila nak cabut anak panah daripada badan dia tu, kalau cabut redah ikut dan sakit, tapi nak suruh tak bagi sakit tu, Sayyidina Ali bagi pandangan gini, cabut masa aku sembahyang. Pasal apa dia? Pasal bila sembahyang pattern yang seperti yang saya sebut macam tadi, menyebabkan sembahyang kita tu betul-betul antara kita dengan Tuhan, ya. Interaksi, komunikasi kita antara kita dengan Allah Ta'ala. Bila antara kita dengan Allah Ta'ala, dia akan jadi timbul satu benda yang dinamakan asyik. Orang asyik macam orang asyik bercinta, ya. Orang asyik bercinta tak sedar apa benda, ayah larang ke apa benda, tak dengar dah, tak pakai semua, sebab dia sedang berada dalam suasana asyik. Dan asyik inilah yang hendak kita bina, yang kita hendak capai sesuai dengan Isra' Mi'raj. Tu dia. Nabi SAW bila mana dia berdakwah sana sini, last kali pergi ke Taif, lepas tu bila pergi ke Taif kena baling pula, kan, dibaling batu oleh maknanya budak-budak di Taif, sedih dia. Last kali bersandar dia, ya, sampai dia sandar di satu tempat, dia kata ila man takiluni, Tuhan kau nak serahkan
Aku ni kau nak suruh siapa sebenarnya? La ubali, aku tak kisah, dia kata. Asalkan kau jangan marah je. Aku nak keredaan kau. Maknanya bila Nabi merintih begitu kepada Allah, sambil-sambil bersandar, orang panggil, maka masa itulah Allah Ta'ala tahu Nabi susah hati. Untuk nak tenangkan jiwa dia, nak suruh dia seronok, dan dia tak akan dapat keseronokan yang lebih daripada itu. Selepas pada itu, maka Nabi angkat, Allah Ta'ala angkat Nabi naik ke langit, bertemu dengan Allah Ta'ala direct. Pertemuan antara Nabi dengan Allah Ta'ala itu nak ngajar kita, kalau rasa susah hati, ada masalah, bertemu dengan Tuhan. Ya. Time-nya bila? Isra' dan Mi'raj berlaku tengah malam, maka time yang terbaik untuk bertemu dengan Allah Ta'ala pun tengah malam. Ya. Masalah bini, masalah anak ke, masalah tempat kerja ke apa benda, jumpa Allah Ta'ala tengah malam. Ya. Baik. Selain pada tu, nak kaitkan dengan hadis ni, bila jumpa dengan Allah tu, dia jadi asyik. Ya. Maknanya orang panggil jadi seronok sampai peringkat kesakitan jiwa, ataupun kalau Sayyidina Ali tadi sakit badan, jasad dia dapat dihapuskan. Ya. Baik. Jadi Nabi kata, engkau rokok, elok-elok sujud, sembahyang dengan sempurna, baca Al-Quran Fatihahnya dengan baik, maka pada masa itu barulah betul sembahyang kamu tu, dan sembahyang itu boleh menghapuskan, barulah sembahyang itu boleh menghapuskan dosa-dosa kamu hak lalu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah.